Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid pada menceritakan ilmu akidah lah. Okey, baik. Jadi pada kali yang dulu kita dah cerita tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu pegangan ahli sunnah wal jamaah, bagaimana angkah pegangan dia, kan? Dia tentang sifat kudrat kan, ya? Tentang sifat kudrat. Jadi kita sambung lagi huraiannya, belum habis lagi. Kata pengarang, maka fikiran-fikiran orang Islam di dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka mengikut fahaman Jabariyah. Jadi pengarang ni kata kebanyakan orang Islam kita ni, dia lebih menjurus kepada fahaman Jabariyah. Ada juga yang pergi Qadariyah, tapi kebanyakanlah mengikut pengarang ni, kebanyakannya pergi ke Jabariyah. Sebab apa pergi ke Jabariyah ni? Kan? Memang dia kata dia ahli sunnah, tapi menunjukkan perbuatan bukannya pengakuan dia, perbuatan dia tu menunjukkan macam Jabariyah, kan? Macam mana? Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, pada luarannya mereka tak mengaku kata dia ikut Jabariyah, mengikut pahaman mereka tu adalah pahaman Jabariyah. Tak ada orang mengaku Jabariyah. Mana ada? Kan sini ada orang mengaku Jabariyah? Tak ada. Semua kata ahli sunnah wal jamaah, kan? Tapi zahirnya nampak dia tak mengakulah, luarannya pengakuan secara luaran, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Dia tak kata dia mengikut Jabariyah, tetapi gerak-geri dia, perbuatan dia, dan juga dia punya pengakuan, cara cakap dia tu menunjukkan demikian itu. Dia tak macam Jabariyah, cakap macam Jabariyah, kan? Cara bercakap macam Jabariyah, cara perbuatan macam Jabariyah. Walaupun dia tak mengaku Jabariyah, itu adalah Jabariyah lah tu, kan? Bukan mesti dia mengaku saya ni mengikut pahaman Jabariyah. Tak ada, kan? Sama juga dengan Syiah dan sebagainya tu. Bukan kata nanti dia kata saya ni Syiah, dah. Kalau yang kata saya ni Syiah tu lagi teruk lah, kan? Okey. Dalil bagi mengikut kenyataan. Dalil bagi mengikut kenyataan itu ialah kenyataan itu mana? Kenyataan kata orang yang dia Jabariyah, dia perbuatan dan juga gerak-geri dia tu ikut Jabariyah, tapi dia tak mengaku dia Jabariyah, tapi perbuatan dia dan juga percakapan dia ikut Jabariyah. Mana dalilnya? Diambil daripada percakapan orang-orang Islam. Kebanyakan orang Islam suka cakap macam ni. Tak kala ditanya seorang, kenapa awak tak naik haji? Kalau ditanya pada orang, pasal apa hang tak pergi haji, kan? Pasal apa hang tak pergi haji lagi, kan? Kenapa kamu tidak pergi haji? Dijawabnya pasti orang jawab, belum ada seru. Nampak? Belum ada seru, belum sampai seru. Ni dialog ni pakai sampai sekarang lah, walaupun kita ni dah lama, tapi dialog ni sampai sekarang orang pakai, tak sampai seru lagi. Tu ni bahaya lah. Banyak lah orang kita dah cakap benda macam ni lah. Jadi kena jaga-jaga. Kalau ditanya apa sebab, Okay. Habis. Jadi satu dia kata tadi, bila tanya, kebanyakan ini cakap orang ramai, bila ditanya kenapa tak pergi haji lagi, tak belum sampai seru. Ni tu ciri-ciri Jabariyah lah. Itu ciri-ciri
Jabariyah bila cakap macam tu. Tapi jangan pula kita tuduh kata hang tu pahaman Jabariyah tu macam tu. Kan? Yang penting kita nasihat lah, jangan cakap macam tu lah. Jangan cakap macam tu. Ubah sikit cara cakap tu. Kan? Bukan belum sampai seru. Belum ada kemampuan. Tu. Kan? Kemudian kalau ditanya apa sebab si fulan itu bercerai. Kalau orang tanya pula kenapa dia tu bercerai. Ni orang dah bersembang ni kan. Pasal apa dia tu bercerai kan? Banyak kan ni kita zaman kita ni ramai orang duk bercerai kan. Jadi pasal apa dia tu bercerai? Maka dijawabnya sudah takdir. Ni bahaya ni. Bila bercerai kita kata sudah ditakdirkan. Kita menyalahkan takdir pula kan. Sebab apa bila kita cakap takdir tu maksud tak ada usaha. Tak ada usaha nak membaikkan hubungan tu sebab takdir je kan. Takdir tu memaksa. Tu kena tengoklah sebab benda tu ada pilihan. Nak bercerai tak bercerai boleh pilih. Mengikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, nak bercerai boleh pilih, tak mau bercerai pun boleh pilih. Kan? Tak ada tergagah kan. Tak ada terpaksa. Sama juga dengan haji. Nak pergi haji boleh, simpan duit nak pergi haji kan. Pi dengan package yang ada duit, pi dengan package mahal lah. Tak ada duit jadi kita tak boleh pi. Bukannya sebab tak mau naik haji. Nak tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada duit kan. Bukannya belum sampai seru. Seru dah sampai dah. Cuma tak boleh nak pergi. Tu kita menafikan usaha tu. Menafikan usaha dan juga menafikan takdir. Tu tengok orang situ kan. Menafikan usaha dan juga ikhtiar tadi. Tu yang kata Jabariyah dan Qadariyah tadi tu. Kan? Walaupun kita tak mengaku kita Qadariyah dan Jabariyah, tapi kita selalu dah kita cakap macam ni. Selalu kan. Bila selalu itulah dah pergi ke fahaman tu. Jadi salah lah bila cakap macam tu jadi salah lah kan. Cara nak buat macam mana? Banyak lagi benda lain boleh cakap kan. Bukan nak cakap macam tu je kan. Okey, baik. Kemudian apabila ditanya pula, ni dia buat soalan lagi, contoh lagi kan. Ditanya apa sebab nakal jahat dan tak maju. Apa sebab tak maju? Apa sebab kamu jahat? Apa sebab nakal? Maka dijawabnya sudah nasib. Sudah nasib. Kata nak buat macam mana dah nasib kan. Sebab apa jadi berlaku benda macam ni? Kita pun tak nak buat macam mana dah nasib badan kan. Contohnya kan. Nasib badan kita cakap. Dan sudah bahagiannya. Tadi memang dah bahagian dia lah kan. Tu pun sama juga. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Maka percakapan macam ni dengan terang cakap macam ni seolah-olah, bukan seolah-olah, terang-terang nampak percakapan ni setuju dengan i'tiqad Jabariyah. Mana i'tiqad Jabariyah? Kita ni terpaksa, tidak ada usaha dan juga ikhtiar. Tu hanya semata-mata takdir saja. Tak ada kuasa kesan daripada bukan tak ada kesan. Memang usaha manusia tidak memberi kesan, tapi yang ni menafikan usaha. Jabariyah ni dia menafikan usaha. Kalau yang Qadariyah tu dia menafikan takdir. Tu lain pula tu kan. Jadi ni yang cakap macam ni tadi ni menafikan usaha. Tu jadi kita jangan cakap macam tu. Yang mana ada dalam contoh yang saya sebut tadi, yang kita akan sebut, kita janganlah cakap macam tu. Kalau ada, kita dah buat dah dulu istighfar lah, astaghfirullahalazim kan, minta ampun pada Allah lah. Sebab kita tak tahu, kita ni jahil dan juga tak tahu. Jadi minta ampun pada Allah lah. Kemudian maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya. Sebab apa Syekh ni peringat kita, pengarang ni peringat pada kita jangan cakap macam tu. Sebab bercakap macam ni membahayakan kita. Membahayakan apa? Membahayakan kita ni bahaya akidah kita. Bahaya akidah ni lagi bahaya daripada makan benda yang tak elok. Kan? Makan benda yang tak elok hanya sakit di luaran. Tapi kalau kita bahayakan akidah itu lebih teruk lah. Kan? Okey. Itu terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala. Sebab apa bahaya? Sebab bila kita cakap macam ni, kita telah mengumpat Allah Ta'ala, meletakkan keburukan yang kita buat tu pada Allah. Memang hakikatnya sebenarnya Allah, tapi tak boleh kita cakap macam tu. Tak boleh kita cakap macam tu. Dan telah berani menyalahkan Tuhan. Tu kata tadi, kita menyalahkan Tuhan. Bila kita cakap macam tu, kita menyalahkan Tuhan. Ia menyangka seolah-olah
seolah-olahnya Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Kita menyalahkan Tuhan sebab apa kita jadi Tuhan yang menjadikan kita susah. Tuhan yang menjadikan kita ni jahat. Tuhan yang menjadikan kita ni macam ni. Kan? Tu yang tu kita menyalahkan. Sebenarnya kita boleh usaha. Boleh usaha. Boleh berusaha. Kan? Tu cuma kita tak pulun je ke arah tu. Nak jadi baik tu. Nak semayang dengan tak semayang. Kan? Kita yang pilih. Ke ada mana yang lain duk tahan? Ada tangan main tahan kita ke? Ada apa-apa yang duk main tahan kita daripada pi semayang? Tak ada kan? Kita boleh pilih nak langkah ke tak langkah. Kan? Tu kata tu. Kita bila kita buat salah, kita kena sesuatu yang buruk, kita menyalahkan Tuhan. Tu kata mengumpat Tuhan tadi. Berani kita pergi menyalahkan Tuhan. Kan? Bila dapat yang baik, kita tahu ni kurniaan ni, aku ni usaha ni kan dapat baik ni. Tu. Ia menyangka seolah-olah Tuhan yang membuat sengsara. Yang demikian sangatlah salah. Sangatlah salah. Kita berfikir macam tu. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada firman Allah Taala dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ni sebab ada firman Allah Taala ni, Allah Taala kata apa yang kena pada kamu daripada yang baik, faminallah, maka itu adalah daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, jika kenalah kamu, menimpalah kepada kamu, min sayyi'atin, daripada perkara-perkara yang buruk, perkara yang letih, perkara yang rasa tak tenang hati, famin nafsik, maka itu adalah daripada diri kamu yang pilih nak macam tu kan. Surah An-Nisa ayat 78. Boleh rujuk sanalah, boleh rujuk di surah An-Nisa ayat 78 kan. Dan apa yang engkau daripada kejahatan, maka itu daripada diri engkau sendiri. Tu Tuhan kata macam itulah. Jadi berdasarkan firman Allah Taala tadi, tak boleh kita cakap macam mana yang dalam contoh tadi, cakap seumpama macam dalam contoh tadi. Ni samalah ni kita dalam keadaan ada penyakit ni, jangan sampai bukannya nyawa tercabut tak apa, jangan sampai tercabut iman. Sebab apa? Tercabut nyawa kita hilang daripada dunia, bila tercabut iman kita hilang daripada syurga. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.